Tuan Yang Dipertua, JPA tidak bercadang untuk menyiarkan di dalam akhbar tempatan nama pegawai dan kaki tangan kerajaan yang dikenakan hukuman dan tindakan disiplin kerana penyalahan guna kuasa atau kesalahan tata tertib. Walau bagaimanapun, sebagai kaedah alternatif, JPA telah pun dan akan menyiarkan dari semasa ke semasa statistik mengenai bilangan pegawai yang dikenakan tindakan tata tertib, jenis-jenis kesalahan tata tertib dan bentuk hukuman tata tertib yang dikenakan. Selain itu, laporan tahunan bilangan pegawai awam yang dikenakan tindakan tata tertib dikemukakan di dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet mengenai keutuhan pengurusan kerajaan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada setiap tahun. Sehingga kini, JPA telah menyiarkan statistik berkenaan bagi tahun 2006 dan 2007. Manakala mulai tahun 2008, JPA mengeluarkan statistik tersebut bagi setiap suku tahun. Terima kasih. Laporan Ketua Audit Negara yang dilaporkan sepanjang tahun membuktikan bahawa penyelewengan dana awam semakin meningkat. Jadi apakah kerajaan bercadang menerima pandangan daripada KSN, iaitu Ketua Setiausaha Negara, yang menyatakan bahawa mereka yang melakukan penyelewengan dana awam ini akan dikenakan tindakan selain daripada buang kerja, mereka juga perlu membayar balik kerugian yang ditanggung oleh kerajaan akibat daripada penyelewengan dana awam ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membidas Ahli Parlimen Batu Kawan yang menyatakan bahawa JPA mengoyak permohonan kaum India, borang mereka untuk masuk ke sektor awam. Ini adalah pembohongan yang nyata dan beliau gagal pun membuktikannya di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, dan ini adalah jenayah politik sebenarnya. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, akhir-akhir ini bilangan pegawai kerajaan yang terlibat dalam kes-kes tata tertib ini telah menurun dengan begitu jelas sekali. Pada tahun 2006, jumlah pegawai yang terlibat dalam yang telah diambil tindakan ialah seramai 1,000, telah menurun. Sebenarnya telah menurun sebanyak 16% daripada apa yang didapati, bahawa kebanyakannya adalah daripada jabatan-jabatan yang tertentu. Umpamanya Jabatan Perkhidmatan Awam telah menurun daripada 714 kes kepada 590 kes, iaitu penurunan sebanyak 17%. Perkhidmatan Awam Negeri daripada 304 kes telah turun kepada 139 kes, iaitu 54%. Badan Berkanun Persekutuan ada peningkatan sedikit, iaitu daripada 353 kes kepada 467 kes, iaitu peningkatan sebanyak 32%. Pihak berkuasa tempatan juga menurun, iaitu daripada 271 kes kepada 209 kes, iaitu penurunan sebanyak 22%. PDRM agak meningkat sedikit, iaitu daripada 340 kes kepada 450 kes, peningkatan sebanyak 4.6%, dan Angkatan Tentera daripada 523 kes turun kepada 300 kes, iaitu penurunan sebanyak 41.87%, dan pada keseluruhannya ialah 16.8% penurunan. Jadi ialah satu perkembangan yang agak sihat. Dan mengenai tuduhan yang dibuat oleh
pihak Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang baru-baru ini berkenaan dengan pengambilan pegawai-pegawai kerajaan. Sebenarnya mengenai pengambilan pegawai kerajaan, kita telah menyerah pelantikan itu kepada bidang kuasa masing-masing, iaitu umpamanya Perkhidmatan Awam. Dia di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang akan membuat pengambilan pegawai-pegawai. Dan bagi Jabatan Pendidikan ialah di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Dan bagi kehakiman di bawah Suruhanjaya Kehakiman dan Perundangan. Jadi tidak timbul soal soal kita ada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti ada yang dakwaan bahawa UMNO telah mengoyakkan borang, itu tidak timbul. Dan selain daripada itu juga, borang-borang atau permohonan boleh. Pagi ini pembangkang tidak ada datang. Ada strategi di sebaliknya ini yang dilaksanakan. Ada sebilangan PAS. Saya puji PAS memang aktif ya. PAS Tulin. Tuan Pertua, soalan tambahan. Mutakhir ini kita melihat bahawa kebimbangan di kalangan rakyat di atas perkara-perkara yang berlaku seperti penyalahgunaan kuasa, penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat awam. Soalan saya, apakah faktor yang mendorong mereka melakukan perkara-perkara yang tidak sopan ini sehingga boleh mengakibatkan maruah agensi kerajaan dan negara dipertikai oleh orang awam? Apakah mungkin disebabkan allowance atau gaji pendapatan itu tidak mencukupi yang diupah oleh kerajaan? Jika dibandingkan kita lihat negara Hong Kong, contoh dia, pegawai-pegawai dia jarang sekali kita lihat melakukan perkara-perkara menyalahgunakan kuasa, sama ada di polis, penguasaan customnya, imigrasinya dan sebagainya. Sebab mereka ini dijaga dan kebajikan mereka terpelihara, terjamin, sehingga tidak mendorong mereka untuk menjadi orang yang menyalahgunakan kuasa. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Hormat. Jadi soalan Yang Hormat itu begitu luas sekali lah untuk saya jawab. Berkenaan dengan pegawai-pegawai kerajaan ini ialah, saya rasa ini human factor lah, atas diri sendiri lah. Kadang-kadang mereka ini, kalau kita tengok daripada kesalahan-kesalahan yang ada di dalam yang telah dikaitkan dengan pegawai-pegawai kerajaan, kita lihat bahawa tindakan-tindakan yang kita ambil kebanyakan adalah disebab satunya ialah tidak hadir bertugas. Sebanyak 979 orang tidak hadir bertugas ni, saya pun tak tahu kenapa tidak hadir lah. Sama ada sebab-sebab lain yang kita tak tahu, berbagai-bagai sebab. Yang kedua, pelanggaran tata kelakuan 938, kes kesalahan dadah 137, kes mahkamah 85 kes. Jadi maknanya bahawa kes-kes ini adalah berbagai-bagai kes, dan untuk menentukan bahawa pegawai-pegawai ini melakukan kesalahan atas sebab-sebab kerana allowance dan sebagainya, kita tidak dapat nak menentukan. Kerana kalau kita tengok kes tidak datang kerja, saya rasa itu tidak terlibat dengan allowance atau imbuhan gaji dan sebagainya. Kalau kita rasa kes-kes mahkamah, mungkin mereka ini terlibat dengan rasuah, kemungkinannya berlaku penyelewengan dari segi dan salah guna kuasa untuk mendapat imbuhan yang lebih. Jadi oleh kerana itu, saya dapati bahawa kes-kes ini berbagai-bagai kes Yang Hormat, dan tidak dapat memastikan satu spesifik kes yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan.